keluar perang kamu. Kemudian sahabat tak tegur dia. Kemudian adik-beradik dia tak boleh tegur dia. Kemudian isteri dia kena boykot dia. Kemudian anak-anak dia kena boykot dia. Kemudian anak dan isteri dia kena pulang pula rumah mak bapak dia. Anak isteri dia dengan anak-anak dia mesti balik ke rumah bapa perempuan tadi. Berapa lama kena boykot? 50 hari. Semua orang Madinah tak tegur Ka'ab bin Malik. Saat tu orang kafir hantar surat kepada Ka'ab. Tengok Nabi dah hukum kau. Orang semua tak nak layan kau. Marilah duduk belah kami. Nampak? Masa Ka'ab bin Malik kena hukum, orang kafir hantar surat kepada Ka'ab. Marilah duduk sebelah kami. Kamu kena hukum. Ka'ab tak layan surat itu. Ka'ab tak layan surat itu. Sebab Ka'ab ni yakin bahawa keputusan itu akan ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nampak? Inilah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini sebab itu kita bimbang, hari ini betul bahawa satu golongan yang datang di akhir zaman duduk di belah Islam, konon-konon nak bawa Islam, tetapi dia sedang menghancurkan Islam. Bingung kita dengar. Macam maaf saya sebut sama juga tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Akhir zaman. Akhir zaman. Hari ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang tanya, kenapa hari ini Islam sangat payah nak menang? Maka jawapannya, Islam itu takkan menang sepenuhnya sehinggalah orang Islam dapat menerima Islam dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tak boleh terima Islam. Hari ini orang kafir caci Islam, orang Islam pun tolong sekali. Nampak? Tengok sendiri lah. Orang kafir caci Islam, orang Islam pun caci sekali. Bila orang Islam bergabung dengan orang Islam, orang kafir kata ini apa ni apa? Pintu belakang apa? Main pintu belakang kata. Cocok daripada belakang kata. Orang kafir kata. Orang Islam kata cocok daripada belakang. La ilaha illallah. Nampak? Jadi keliru. Orang Islam jadi bingung. Mana yang betul ni? Nampak? Tuan-tuan, nak ke kita menang tanpa kita mendapat mardatillah? Nak ke? Tak nak. Kita nak biarlah keizahan Islam itu naik dalam keadaan semua orang Islam bersatu. Kita bimbang dalam keadaan bila mana keizah menang tapi orang Islam sebab itu tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bimbang dalam keadaan hari ini orang Islam dulu berjuang Islam, tapi sebab hari ini takut kepada orang kafir, dia jadi kaku, dia jadi lemah, dia jadi takut nak cakap pasal Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu berani di zaman kalah, tetapi kamu penakut di zaman menang. Jangan kamu berani di zaman kalah, tetapi kamu menjadi penakut di zaman menang. Zaman kalah bawa Islam, zaman menang sebab berkawan dengan orang kafir tak berani lagi nak bawa Islam. Nampak? Sehinggalah ada seorang ahli parlimen menyebut, janganlah kita terlampau sayangkan Islam. La ilaha illallah. Nampak? Jangan terlampau sayangkan Islam. Jangan terlampaulah kita ni nakkan kepada Islam. Kita ni sayangkan kepada Islam sehingga agama ajak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Sampai dah macam tu. Yang saya sebut tadi tu orang yang duduk dalam gerakan Islam. Ini berlaku sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kalau nak ambil Islam ni, ambil sikit-sikit je. Tidak apa ni bagi? Tidak semestinya hudud. Sekiranya kami membawa kebajikan, bila mana kami membawa kebajikan, tak laksanakan hudud pun kebajikan itu sudah ada. Mana mungkin terwujudnya kebajikan?
Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang baik, negara yang dirahmati, itulah negara yang wujudnya ketakwaan. Mana mungkin adanya ketakwaan kalau dia ada wujud dalam hatinya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Mana yang kami nak beriman, kami ambil, mana yang kami tak nak beriman, kami tinggalkan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya sebenarnya tak suka sebut benda-benda macam ni. Tapi hari ini, dalam keadaan hari ini, keadaan belakangan ni, orang kafir dah melampau-lampau sedang jemaah yang dimuliakan. Apa perlu kita doa dalam keadaan hari ini? Oleh Allah, jauhilah kami semua daripada fitnah dunia, jauhilah kami semua daripada fitnah dunia, dan jadikan keizzahan Islam duduk di atas. Dalam keadaan macam ni, Nabi kata akhir zaman lagi dahsyat. Apa dia? Lagi dahsyat saat tu kamu tak kenal siapa yang nak bawa Islam dan siapa yang nak hancurkan Islam. Saat dia macam mana? Maka saat tu kamu perlu memegang Islam seumpama kamu memegang bara api di tangan kamu, di tangan kamu sendiri. Jadi sebab itu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita sayangkan Islam. Itu sebagai mukadimah saja pada malam. Tuan-tuan semua, kita masuk dalam kitabul iman. Kita masuk dalam bab yang kedua, dipanggil kitabul iman. Iman dari segi bahasa adalah percaya dan membenarkan. Kata Ibnu Mandur di dalam kitab Lisanul Arab, ulama-ulama bahasa Arab dan lainnya telah bersepakat menyatakan bahawa pengertian iman adalah percaya dan membenarkan, panggil at-tasdiq, dan membenarkan. Hal ini berdasarkan firman-Allah Ta'ala, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sesekali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kamu adalah orang-orang yang benar. Sementara itu, sementara iman dari segi istilah pula adalah percaya dan membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang segala ajaran agama yang mudah diketahui seumpamanya dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Nabi SAW mentafsirkan pengertian iman dengan hadis yang panjang. Telah diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika baginda disoal oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan sabdanya, antu'minu billah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qada, sama ada baik atau buruk. Tuan-tuan semua, ini dipanggil kitabul iman. Kita ni manusia. Manusia ni dia ada Islam, dia ada iman. Saya sebut hari itu masuk Ramadan. Manusia ni ada Islam, ada iman. Islam ni zahirlah, iman ni batin. Zahir ni jasad, batin ni roh. Islam ni dipanggil perkara yang zahir. Sebab itu hukum, dia mesti kita berhukum dengan perkara zahir. Kita tak boleh hukum dengan perkara batin.
Perkara batin ni kita dengan Allah. Soal kita nak jatuh hukum dengan orang, tak boleh kita berhukum dengan hukum batin. Seumpamanya ramai orang menjatuhkan ke atas diri dia bukan hukum Islam, tapi hukum batin. Kenapa tak pakai tudung? Walaupun saya tak pakai tudung, tetapi hati saya bersih. Betul tak? Kalau macam tu, perompak yang kita tangkap mencuri di masjid, perompak tu boleh hati kuat ni. Walaupun saya merompak, tuan imam kena tahu hati saya bersih. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ni saya sebut zahir. Allahu akbar. Dia kata Islam tu Islam sembahyang zahir. Islam tu Islam pergi haji. Islam bayar zakat. Islam tu puasa Ramadan. Ini semua dipanggil zahir. Zahir ni saya sebut jasad. Bila mana dia sembahyang, dia angkat takbir Allahu akbar, orang tahu tak macam mana dia punya iman? Orang tak tahu. Iman dia macam mana? Orang tak tahu. Saya tak tahu iman Haji Sulaiman, tak tahu iman cikgu, tak tahu iman, semua tak tahu iman masing-masing. Semua orang tak tahu iman macam mana. Maka iman ni lah dipanggil roh. Roh ni perkara batin. Maka sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana orang tanya Nabi, "Wa yas'alunaka roh?" Apa dia roh? Roh ni kerja urusan Tuhan kamu. Kamu jangan masuk campur. Jasad pakai jubah, pakai jam tangan, pakai kopiah, pakai selipar, pakai ada handphone. Ini semua dipanggil jasad. Pakai minyak wangi, jasad. Ada gelang tangan, jasad. Ada rantai emas, jasad. Ada pakai spek mata, jasad. Roh ada pakai jubah. Roh ada pakai kopiah. Roh ada pakai handphone. Roh ada pakai spek mata. Tak ada. Roh ni kalau dia orang beriman, wangi baunya. Kalau dia orang jahat, busuk baunya. Ini roh. Jasad sakit boleh jumpa doktor. Doktor, saya sakit macam mana? Darah tinggi, jantung. Doktor bagi ubat. Tapi kalau penyakit roh, pergi ke hospital Ampang Puteri. Apa sakit haji? Sakit roh. Nanti doktor kata muni gila. Jadi sebab itu roh ni perkara batin. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iman ni Nabi sebut jaddidu imanakum, baharukan iman kamu. Wa kaifa nunajjidu imanana, bagaimana kami nak baharukan iman kami ya Rasulullah? Qala Rasul, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akfiru qaula la ilaha illallah, banyak sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Orang Melayu kita bila sebut la ilaha illallah ni matilah. Betul tak? Ini hakikat. Ulama ambil kalimah la ilaha illallah ni dipanggil tahlil, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Tahlil ni untuk diri kita. Dalam masa yang sama, ulama benarkan tahlil ni, zikir ni kamu boleh sedekahkan kepada si mati. Nampak? Cumanya kita ni orang Melayu kadang-kadang ada setengah jahil. Dia tahu sebut la ilaha illallah ni mati. Macam saya lepas sembahyang Jumaat hari tu, saya kata mari kita zikir lepas sembahyang. Saya sebut la ilaha illallah. Habis sembahyang ada makmum datang, siapa mati ustaz? Dia faham la ilaha illallah ni mati.
Sedangkan saya sebut, Nabi sebut la ilaha illallah, kamu banyakkan zikir la ilaha illallah supaya baharukan iman kamu. Dalam masa yang sama ulama kata ambil zikir la ilaha illallah ni boleh niat sedekah kepada si mati. Ni kena faham betul-betul sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu inilah dipanggil iman. Iman daripada segi bahasa membenarkan. Sebab itu membenarkan, percaya, tasdiq, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdiq, la yakunu kamalul iman hatta redha. Tak dikira sempurnanya iman sehingga dia redha. Tak kata dia iman sehingga dia redha. Wala yakunu kamalul iman hatta bitasdiq. Tak kata dia beriman sehingga dia membenarkan. Wala yakunu kamalul iman hatta bil qalbi. Tak kata dia beriman sehingga dia meletakkan dalam hati. Tak kata dia letak dalam hati sehingga hatta ja'u bihin nabi, sehingga dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tak kata Islam sehingga dia Allah. Nabi ajak kita dipanggil bacaan maksurat. Biasa baca maksurat. Bagi maksurat, orang tanya apa maksurat? Tahu maksurat, nama maksurat, saya panggil maksurat. Ramai orang tak tahu apa sebab maksurat. Maksurat ni sebab panggil maksurat kerana doa-doa itu maksur. Maksur ni doa-doa tu mari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil maksurat. Dalam maksurat tu doa dia raditu billahi rabba. Kami redha dengan Tuhan kami. Bil Islam dina, redha dengan Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, redha dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kata redha sehinggalah dia membenarkan. Benar apa yang ada kepada Allah. Benar apa yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kata dia benar sehingga letak dalam hati. Hati ni dipanggil fuadu. Hati perut kamu, hati. Hati orang tahu tak hati kita macam mana? Awak suka saya ke? Suka. Ya ke suka? Kalau tak percaya, belahlah hati saya. Ini penipu. Hati ni tak tahu. Fuadu. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamu syai', kamu tak tahu apa. Nama ayah kamu tak kenal. Nama mak kamu tak kenal. Diri kamu siapa kamu tak tahu. Kemudian Allah jadikan kamu waja'alakum sami. Allah Ta'ala jadikan kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Fuadu, jadikan hati perut kamu. Supaya apa Allah Ta'ala jadikan hati? Supaya kamu ni terima agama. Sebab itu Allah apa Nabi kata yuladu al-fitrah. Budak ni dia lahir fitrah. Tuan tahu satu-satu kes cerita Ibn Jaya. Satu orang dia buat sekolah, pergi sekolah orang putih. Orang ni orang Kelantan. Dia ni buat sekolah orang putih, menyebabkan dia tak sebut kat iklan tu belajar Quran, dia belajar bahasa Arab, dia belajar apa semua tak sebut. Jadi takdirnya ada seorang anak Kristian masuk. Anak Kristian tu nama dia langsung tak macam Kristian, nama macam Islam ni. Sekolah tak pakai tudung, pakai skirt, pakai baju kemeja. Confirm lah orang Kristian tak fikir bahawa dalam sekolah tak ada pengajian Islam. Tiba-tiba anak dia yang umur 5 tahun tu masuk sekolah tu. Dah sekolah sebulan. Dalam awal tahun hari tu balik rumah nak makan, Allahumma barik lana fima. Ini berlaku. Masuk tanda baca doa, menyebabkan mak dia risau. Ayah dia kata, kenapa pergi hantar sekolah ni? Ni orang Kristian. Sebab anak kita dah reti baca doa makan, dah reti masuk tandas, boleh baca Fatihah, aku nak bercerai dengan kamu. Nampak? Ni Kristian. Nampak? Isteri dia pun nak saman sekolah tu. Pihak sekolah kata, kami tak tahu yang dia Kristian, kami kan dia Melayu. Akhir sekali pihak sekolah telefon dia. Bulan 2 dia dah keluar.
Tapi 2 minggu lagi, seminggu keluar tadi boleh baca Fatihah. Kata anak saya masalah, masih boleh baca Fatihah. Kami dah baca, dah bagi air macam-macam daripada kutuk guru kami, dah pesyekh dia dah betul lah. Bagi minum masih boleh baca Fatihah. Suami saya masih marah lagi. Sehinggalah awal bulan 3 telefon anak saya tak boleh baca Fatihah. Saya berasa gembira. Nampak? Ini nak sebut yuladu al-fitrah. Budak ni fitrah. Kamu ajar apa sahaja yang terima oleh agama, dia akan terima budak-budak, walaupun dia anak Kristian. Nampak? Maka sebab itu, itulah benda yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sesekali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang yang benar. Tuan-tuan semua, ini ayat Quran. Quran ni dia mesti baca. Quran ni bila baca, mulut mesti bergerak, telinga mesti mendengar, mata mesti melihat, hati mesti merasa. 4 sifir Quran. Mulut bergerak, telinga mendengar, mata melihat, hati merasa. Dia tak boleh baca Quran macam baca surah khabar. Dia tak boleh baca macam tu. Quran ni mulut dia mesti bergerak sebab dia ada makhraj. Telinga mesti mendengar walaupun dengar dekat itu. Syarat kita nak baca Quran dalam orang ramai tak boleh baca kuat. Orang tengah duduk ramai kita baca Quran, Quran tak boleh. Itu tak dibenarkan. Dalam majlis ilmu tak boleh, tak boleh baca Quran sebab menduakan stesen. Jadi kalau orang telah buat, katakan Haji Sulaiman buat dengan JK-JK lain,